Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Konflik Israel-Palestin tidak jejaskan persiapan tabung haji TH untuk kendalikan operasi musim haji tahun depan. Persiapan dilakukan seperti biasa buat masa ini. 31,600 jemaah haji ini insya-Allah akan berangkat pergi haji. Okey? Itu persediaan yang dibuat. Ini jaminan kita. Tapi dalam masa yang sama, kita tertakluklah kepada panduan nasihat daripada Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Haji Saudi lah. So mereka ni akan menentukan dan apa saja arahan dan panduan serta nasihat yang diberikan oleh KLN dan juga Kementerian Haji ini akan dipatuhi oleh tabung haji insya-Allah. Tapi daripada sudut persediaan memang kita all out untuk kita buat persediaan tersebut. Beliau turut tolak kemungkinan berlaku pengurangan kuota jemaah haji disebabkan konflik itu. Mengenai kuota tambahan, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, Malaysia telah kemuka permohonan dan masih tunggu jawapan daripada Arab Saudi. Ini pula susulan keputusan Dewan Perwakilan Amerika Syarikat AS meluluskan rang undang-undang RUU berhubung sekatan terhadap pihak luar yang sokong Hamas dan pergerakan jihad Islam Palestin. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan pihaknya memantau rapat perkembangan terbaru itu. Sana di Palestin, kita sedang memantau dengan rapat tentang pertamanya resolusi daripada Senat Amerika dan juga Dewan Perwakilan Amerika. Yang ini kita akan tengok apa kandungan secara detailnya. Kita akan tengok balik sebab mereka baru saja membuat keputusan itu dan besok kita akan tengok dari segi secara detailnya. Tindakan susulan akan dilaksana sebaik penelitian selesai dibuat. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan RUU berkenaan Rabu lalu. Dalam pada itu, beliau memaklumkan penghantaran kumpulan pertama bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin di Gaza menerusi Op Ihsan akan dilakukan malam ini. Bantuan akan diterbangkan ke Mesir dari KLIA menggunakan penerbangan kargo sewaan khas yang dijangka tiba di lapangan terbang Al-Arish dalam tempoh kira-kira 36 jam. Pihak berkuasa Mesir kemudian akan menghantar barangan tersebut ke Gaza menerusi sempadan Rafah. Prinsip kebebasan media sentiasa didukung kerajaan. Bagaimanapun ia bukan tiket untuk pencipta kandungan menghasilkan maklumat yang berisiko memecah belahkan masyarakat selain merencatkan inisiatif kerajaan. Jadi kita ingin pastikan kebebasan media itu wujud, kebebasan suara itu ada dan dapat dinikmati. Tapi bukan kebebasan untuk menabur fitnah, menyebar buruk sangka yang tidak berasas, terutama apabila dasar kerajaan. Beliau berucap pada Forum Belanjawan 2024 anjuran penerbangan UMNO bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Kewangan di Ibu Negara. Dan matlamat kita nak bentuk. Dalam pada itu, Fahmi memaklumkan komuniti media madani akan dibentuk bagi memastikan maklumat sahih berkaitan dasar kerajaan dapat segera disebar kepada rakyat. Ini kerana terdapat pihak tertentu yang mahu menenggelamkan usaha kerajaan terutama menerusi media sosial. Komuniti media madani akan merangkumi jentera parti-parti penyokong kerajaan perpaduan. Bekas Ahli Parlimen Sekijang, Natra Ismail meninggal dunia malam tadi. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada usia 73 tahun. Berita pemergian Allahyarham dikongsikan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil menerusi platform X. Beliau menyifatkan Allahyarham sebagai seorang yang baik, tertib dan gigih memperjuang nasib rakyat. Fahmi mendoakan roh Allahyarham Natra dicucuri rahmat. Allahyarham Natra yang merupakan Ahli Majlis Pimpinan Wanita Keadilan Pusat menjadi Ahli Parlimen Sekijang Johor dari 2018 hingga 2022.
238 individu bakal dikurnia darjah kebesaran serta pingat negeri Perak sempena ulang tahun keputeraan ke-67 Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Istiadat penganugerahan akan diadakan pada 5 dan 18 November ini di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersara Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Zainuddin memaklumkan Mufti Perak Datuk Wan Zahidi Wan Teh bakal mendahului senarai 238 penerima. Beliau akan dikurnia darjah tertinggi negeri iaitu darjah Datuk Seri Paduka Mahkota Perak yang membawa gelaran Datuk Seri. Turut dikurnia darjah sama ialah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Rahman dan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Mainin Piche, pula penerima darjah Datuk Seri Panglima Tambing Sari yang membawa gelaran Datuk Seri Panglima. Selain itu, 3 atlet dari Perak yang berjaya harumkan nama negara pada Sukan Asia Hangzhou 2022 akan dikurnia pingat jasa kebaktian. Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Zahidi turut memaklumkan Sultan Perak berkenan membiayai hidangan makanan tengah hari kepada lebih 7,000 banduan dan tahanan. Di atas ihsan dan rasa bertanggungjawab, berkenan untuk memberi makanan tengah hari untuk semua banduan di keempat penjara di negeri Perak. Festival Warisan dan Pelancongan Melaka Pahang 2023 bukan sahaja platform terbaik untuk penyatuan budaya dua negeri, malah wadah untuk mempromosi lokasi pelancongan menarik di negeri-negeri berkenaan. Semoga Festival Warisan dan Pelancongan Lintasan Budaya Melaka Pahang 2023 memberi banyak manfaat, khususnya dalam sektor pelancongan yang merupakan sektor utama bagi kedua-dua buah negeri. Hai Kalam, patut juga mengharapkan agar kerjasama antara kedua-dua kerajaan negeri ini dapat diteruskan pada tahun-tahun seterusnya dan mungkin pada tahun hadapan giliran Pahang pula akan menjadi tuan rumah, insya-Allah. Festival Warisan dan Pelancongan Melaka Pahang 2023 berlangsung di Muzium Istana Kesultanan Melayu Melaka, Bandar Hilir. Ketua Menteri Melaka pula berkata festival itu turut dianjur sempena program menjunjung kasih yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ia penghargaan rakyat Melaka terhadap Seri Paduka yang bakal menamatkan pemerintahan sebagai yang di-Pertuan Agong ke-16 Januari tahun depan. Bagi pihak kerajaan negeri dan rakyat Melaka, kami berasa bertuah dan amat berbangga terhadap kebijaksanaan dan kewibawaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda sebagai seorang raja yang telah berjaya banyak menyelesaikan perihal pembabitan pentadbiran kerajaan persekutuan sepanjang tempoh pemerintahan Baginda. Kad diskaun khas Menu Rahmah diperkenal kepada pengusaha Menu Ramah yang menawarkan diskaun sehingga 40% bagi membeli barangan keperluan perniagaan. Pengusaha boleh mendapatkan barangan berkenaan di 6 pasar raya yang menjalin kerjasama dengan KPDN. Kita juga buka kepada mana-mana pihak lagi yang ingin bekerjasama membantu kerajaan dalam melaksanakan menu rahmah ini di bawah konsep ataupun nilai rahmah kasih sayang tersebut. Permohonan kad diskaun khas Menu Rahmah dibuka mulai semalam melalui portal Menu Rahmah KPDN. Antara syarat permohonan termasuk warga negara Malaysia selain perniagaan berdaftar dengan SSM serta PBT. Saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.